Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anak-anak? Cikgu harap kamu sihat di samping keluarga tersayang. Mari kita belajar bahasa Melayu tingkatan 3 bersama Cikgu Ain. Pada hari ini, kamu akan belajar berkaitan perenggan isi karangan di bawah standard kandungan 3.4 iaitu menulis untuk menghasilkan sesuatu penulisan secara terancang dan standard pembelajaran 3.4.3 iaitu menulis perenggan isi dengan bahasa yang gramatis secara kritis dan kreatif. Sebelum meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, apa kata kita lihat dahulu apakah objektif pembelajaran. Cikgu harap kamu dapat kuasai 3 perkara tersebut. Pertama, menyatakan penanda wacana yang digunakan dalam perenggan isi dengan betul. Kedua, menjelaskan cara menulis perenggan isi dengan jelas. Dan ketiga, cikgu harap kamu dapat menulis perenggan isi dengan betul. Baiklah, cikgu percaya kamu telah mempelajari cara menulis isi karangan ketika tingkatan 1 dan tingkatan 2. Jadi, mari kita imbas kembali apakah itu perenggan isi. Perenggan isi merupakan bahagian yang sangat terpenting dalam sesebuah karangan. Hal ini demikian kerana isi utama akan dikembangkan untuk menghasilkan satu perenggan isi yang lengkap. Seterusnya, mari kita lihat jumlah perenggan isi dalam karangan. Kamu juga telah mengetahui bahawa dalam satu karangan mesti mengandungi isi. Dalam karangan, isi mesti ditulis dalam perenggan kedua, 3, 4 dan 5. Jadi, secara keseluruhannya, perenggan isi mesti mengandungi 4 perenggan. Kita lihat pula jumlah ayat dalam satu perenggan isi. Kamu sedia maklum bahawa dalam satu perenggan isi mengandungi 4 ayat, iaitu ayat topik, ayat huraian, ayat contoh dan akhir sekali ayat penegas. Baiklah anak-anak sekalian, bagi tingkatan 3 pula, cikgu akan mengajar kamu cara untuk mengembangkan lagi isi kamu supaya menjadi 5 ayat. Mari kita lihat bersama-sama. Ayat pertama merujuk kepada ayat topik ataupun isi penting. Pastikan semasa kamu menulis, ayat pertama hanya satu isi saja yang kamu tulis. Ayat kedua pula ialah ayat huraian. Ayat ini merujuk kepada sebab daripada ayat pertama. Ayat ketiga pula ialah ayat contoh. Ayat ini merupakan contoh perbuatan. Jadi, semasa kamu menulis isi, pastikan ayat 3 kamu boleh berikan satu atau lebih contoh. Ayat keempat pula ialah kesan. Ayat keempat ini merupakan kesan daripada ayat nombor 3. Dan akhir sekali ayat kelima ialah kesimpulan kecil atau penegas atau penyimpul. Dalam ayat kelima ini, kamu akan menekankan isi yang telah kamu sampaikan
dalam ayat pertama. Bahagian kedua pula, mari kita imas kembali penanda wacana yang digunakan dalam perenggan isi. Masihkah kamu ingat? Seterusnya, perenggan isi iaitu ayat pertama. Baiklah, cikgu harap kamu boleh gunakan penanda wacana asdah. Apa yang dimaksudkan dengan asdah? Mari kita lihat bersama-sama. A, antara. S, selain itu. D, di samping itu. Dan A, akhir sekali. Seterusnya, kita lihat penanda wacana untuk huraian isi yang merujuk kepada ayat nombor 2. Di sini cikgu sertakan beberapa contoh penanda wacana yang boleh kamu guna dan tulis dalam membina huraian isi. Baiklah, yang pertama, hal ini demikian kerana. Kedua, hal ini berlaku demikian kerana. Ketiga, hal ini terjadi demikian kerana. Keempat, hal ini disebabkan oleh. Kelima, hal ini wujud akibat daripada. Keenam, hal ini bersangkut paut dengan. Ketujuh, hal ini berpunca daripada. Ketujuh, hal ini tercetus apabila. Dan akhir sekali, kamu boleh gunakan hal ini timbul apabila. Baiklah, sekarang kita lihat pula penanda wacana bagi memberi contoh. Ini merujuk kepada ayat ketiga. Antara penanda wacana yang boleh kita gunakan untuk ayat ketiga ialah misalnya, contohnya, sebagai contoh, sebagaimana yang kita sedia maklum, dan akhir sekali antaranya adalah seperti. Seterusnya, kita lihat penanda wacana menghuraikan contoh merujuk kepada ayat yang keempat. Antaranya, kamu boleh guna kesannya. Kedua, akibatnya. Ketiga, natijahnya. Dan keempat, akhirnya. Penanda wacana untuk menuntut perenggan isi ialah jelaslah, justeru, oleh itu. Pastikan kamu menggunakan salah satu daripada tiga yang cikgu nyatakan ini. Untuk peringatan semua, pastikan kamu jangan sesekali menggunakan perkataan kesimpulannya. Hal ini demikian kerana perkataan kesimpulan merujuk kepada kesimpulan keseluruhan. Kesimpulan biasanya digunakan dalam perenggan penutup. Penanda wacana bagi memulakan atau memasukkan peribahasa, kamu boleh gunakan sama ada hal ini bab peribahasa. Pertama, kedua, senario ini bab kata peribahasa Melayu. Ketiga, fenomena ini bab kata peribahasa. Dan akhir sekali, masalah ini sama dengan peribahasa Melayu. Bahagian ketiga pula, cikgu akan menunjukkan cara menulis isi karangan dengan betul. Di sini cikgu berikan satu contoh soalan. Mari kita lihat bersama-sama. Amanah merupakan nilai murni yang sangat penting dalam kehidupan dan berkait rapat dengan integriti. Ukuran integriti yang ada pada seseorang dapat dilihat melalui sifat amanah dalam dirinya. Pada pendapat anda, apakah kesan sikap amanah dalam diri seseorang?
Setelah kamu selesai membaca soalan, pastikan kamu menganalisis soalan. Mengapakah kita perlu menganalisis soalan? Hal ini demikian kerana bagi mengelakkan kamu tersasar atau terpesong atau tidak menjawab kehendak soalan. Baiklah, cikgu akan tunjukkan 3 cara untuk menganalisis soalan. Pertama, pastikan kamu tahu tema yang ingin dinyatakan. Berdasarkan soalan yang cikgu berikan sebentar tadi, tema yang ingin dikemukakan ialah amanah. Perkara kedua yang perlu kamu titik beratkan ialah isu. Berdasarkan soalan yang cikgu baca sebentar tadi, isu dalam soalan tersebut ialah ukuran integriti yang ada pada seseorang dapat dilihat melalui sifat amanah dalam dirinya. Dan perkara terakhir yang perlu kamu titik beratkan dalam menganalisis soalan ialah kehendak soalan atau kata kunci. Sudah pasti kamu mesti faham kehendak soalan supaya karangan kamu tidak terpesong. Berdasarkan soalan cikgu beri sebentar tadi, kehendak soalan atau kata kunci yang ingin diminta ialah berkaitan kesan. Mari kita lihat cara membina jawapan bagi menulis isi karangan. Baiklah, di sini cikgu gunakan teknik imbakep. Apa itu imbakep? Mari kita berkenalan. I bermaksud isi yang merujuk kepada ayat 1. M yang bermaksud mengapa yang merujuk ayat kedua. Bagaimana yang merujuk kepada ayat ketiga. Kesan yang merujuk kepada ayat keempat. Dan P penegas yang merujuk kepada ayat yang kelima. Inilah namanya imbakep. Baiklah, sekarang kita lihat cara menulis ayat topik iaitu ayat yang pertama menggunakan teknik imbakep iaitu I. I merujuk pada isi penting ataupun idea utama. Di awal pembelajaran, cikgu sudah nyatakan bahawa dalam ayat pertama, kamu hanya tulis satu isi sahaja. Jadi, bagaimana cara untuk kamu menulis? Pastikan kamu menggunakan kata tanya apakah. Jadi, kamu bolehlah membina soalan dengan menggunakan apakah. Apakah kesan sikap amanah dalam diri seseorang? Baiklah, kata tanya tambahkan dengan kehendak soalan. Maka, kamu akan dapat idea utama. Contoh jawapan ialah kita mendapat kepercayaan daripada orang ramai. Cara menulisnya, antara kesan sikap amanah dalam diri seseorang ialah kita mendapat kepercayaan daripada orang ramai. Pastikan ada penanda wacana isi, ada kehendak soalan dan satu isi sahaja. Kita lihat pula ayat huraian iaitu ayat kedua dengan menggunakan teknik imbakep iaitu M. Mengapa? Ayat kedua merupakan huraian isi. Kamu juga boleh buat dalam bentuk soal jawab yang dikemukakan. Bagaimana cara menulis ayat kedua? Mari cikgu tunjukkan. Kamu boleh menggunakan kata tanya mengapakah.
mengapakah kita mendapat kepercayaan daripada orang ramai? Baiklah, jika kamu perhatikan di sini, cikgu gabungkan kata tanya mengapa dan juga isi yang telah kamu nyatakan dalam ayat pertama. Maka kamu akan dapat jawapan untuk ayat yang kedua. Mari kita lihat apakah contoh ayat kedua. Hal ini demikian kerana orang yang amanah sentiasa mengutarakan perkara-perkara yang telah dijanjikan dan mereka tidak bercakap kosong atau memberikan harapan palsu kepada orang lain sewenang-wenangnya. Baiklah, dalam ayat kedua ni mengandungi penanda wacana, huraian dan juga sebab ataupun alasan yang merujuk kepada isi yang kamu kemukakan dalam ayat yang pertama. Mari kita lihat ayat ketiga iaitu ayat contoh. Ayat contoh merupakan contoh sesuatu perbuatan. Kita masih menggunakan teknik imbakab. Bagi ayat ketiga, kamu dikehendaki untuk menggunakan ba. Bagaimanakah kita mendapat kepercayaan daripada orang ramai? Contoh jawapan. Sebagai contohnya, seorang rakan yang amanah akan melaksanakan tugas yang dijanjikan dengan sebaik yang mungkin dan tidak menimbulkan masalah kepada rakan-rakan di sekelilingnya. Jika kamu perhatikan, contoh yang cikgu berikan ini, ayat ketiga mengandungi kata penanda wacana, contoh dan juga contoh perbuatan. Seterusnya, ayat yang keempat iaitu kesan. Kita masih menggunakan teknik imbakab. Ayat keempat, pastikan kamu menggunakan kata kunci ke, merujuk kepada kesan. Terangkan kesan yang terjadi jika cara ini berjaya. Maka contoh jawapan dalam ayat keempat ialah kesannya dia diterima oleh rakan-rakannya dengan baik dan tidak akan menjadi seperti melukut di tepi gantang. Ayat keempat, terdapat penanda wacana yang menunjukkan menghuraikan contoh dan juga kesan berserta peribahasa. Buat pengetahuan kamu, peribahasa kamu bukan saja boleh tulis dalam ayat keempat, tetapi kamu boleh tulis sama ada ayat yang kedua, 3, 4 ataupun 5 mengikut situasi yang sesuai. Sekali, ayat yang kelima merujuk kepada ayat kesimpulan kecil atau ayat penyimpul atau ayat penegas. Ayat kelima ini, jika kamu ingat lagi, ayat kelima merujuk kepada kesimpulan kecil bagi isi yang kamu bincangkan dalam ayat 1. Jadi, kamu gunakan kata kunci P yang merujuk kepada penegasan kepada idea atau isi yang kamu tulis dalam ayat yang pertama. Contoh jawapan, jelaslah bahawa sikap amanah dalam diri menyebabkan kita mendapat kepercayaan daripada orang ramai. Di sini jika kamu perhatikan, terdapat penanda wacana menutup isi dan juga penegasan terhadap isi yang telah kamu kemukakan. Bahagian yang keempat iaitu yang terakhir yang kita akan pelajari pada hari ini ialah cikgu akan tunjukkan kamu contoh menulis perenggan isi karangan dengan betul mengikut susunan. Baiklah, sebentar tadi kamu telah mempelajari teknik menulis isi karangan. Sekarang, cikgu tunjukkan hasil pembincangan tadi dalam satu perenggan isi.
Ini adalah contoh pembincangan kita pada hari ini. Jelaslah di sini terdapat ayat yang pertama, ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat dan ayat kelima. Pastikan ayat pertama hanya mengandungi satu isi sahaja. Ayat kedua, pastikan kamu memberikan sebab terhadap isi yang kamu kemukakan dalam ayat pertama. Ayat ketiga pula, pastikan kamu memberikan contoh perbuatan tersebut. Ayat keempat pula, pastikan kamu memberikan kesan daripada perbuatan yang kamu nyatakan dalam ayat yang ketiga. Dan akhir sekali, ayat kelima, pastikan kamu tegaskan isi yang ingin kamu sampaikan dalam perenggan yang ingin kamu tulis dalam isi pertama. Baiklah anak-anak sekalian, sampai di sini saja pembelajaran kita pada hari ini berkaitan cara menulis perenggan isi dengan betul. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.